والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam Jawatan Kuasa Masjid dan para jemaah yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, ada di antara kita yang sudah pun raya puasa 6. Alhamdulillah. Ada yang sedang melaksanakan, ada yang sedang dalam cita-cita bercadang, ada yang sedang bertanya-tanya apa kifiatnya, apa kelebihannya puasa 6. Kalau kita tengok kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali ialah man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man, barang siapa qama, menegakkan atau mendirikan, ya, Ramadan, artinya Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita tegak menunaikan apa saja yang ditentukan oleh Allah dalam kewajiban Ramadan, sunat Ramadan, puasanya, tarawihnya, baca Qurannya, istighfarnya, sembahyang malamnya, qiyamul lailnya. Itu dipanggil man qam, mendirikan. Ya, bila Allah arah, kita dirikan. Kita dirikan maksudnya kita melaksanakan apa dia kehendak-kehendak Ramadan itu sepanjang bulan Ramadan. Maka pada 1 hari bulan Syawal, ma taqaddama min zambi, dia seperti baru lahir daripada perut ibunya. Itulah keadaan kita sekarang. Yakin itu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka kita pun bercakap mengenai qama, mendirikan. Maka tentulah dalam ayat Al-Quran yang lain, la yukallifullahu nafsan illa was'aha. Kan ada dalam ayat apa surah, dalam apa nama ayat kursi, ya. Allah tidak menguatkuasakan sesuatu yang tak mampu oleh seseorang. Maka tahap mendirikan Ramadan itu beza-beza. Tahap mendirikan Ramadan itu beza-beza. Bertahap umur, maka masa dia baru lepas mengaji, dia baru lepas khatam, dia belia, dia baru lepas kahwin, dia dah dapat anak, dia dah mula bekerja, dia dah mula sibuk dengan hal-hal kerja dan sebagainya. Itu berbeza-beza. Kita dapat rasa macam mana kita puasa umur 15, macam mana kita puasa bila kita dah ada anak 1, macam mana kita berpuasa apabila kita sudah pun umur 40, 50, 60, 70, 80. Kalau ikut fikiran kita, 70 lagi tak lalu puasa, tak tahan, kata kita. Tapi teori itu tak boleh pakai. Rupanya makin lemah, dia makin kuat dia puasa. Pasal apa? Dia rasa dia dah dekat nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah dekat kan. Dia rasa kadang-kadang puasa dia tu lebih gagah, lebih kuat daripada orang muda yang sepatutnya orang muda ada apa dia? Tak ada kisah dia. Dia boleh motong, dia boleh menebar, dia boleh mesyir rumput, dia boleh buat kerja apa pun orang muda-muda ni. Pasal apa? Dia muda. Jadi ini yang saya kata tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan lupa yang itu. Jangan nak tak boleh ikut dia tu puasa dia dahsyat lah. Jangan macam itu. Allah telah menentukan tiap-tiap orang ni ada kapasiti dia bagi.
Sisi dia, kalau motor tu ada sisi 50 cc, ada 75 cc, ada 100 cc. Kita ni ada sisi kita. Ini maksudnya apa sebab saya cakap tu, supaya kita jangan melakukan tindakan nampaknya tak ada lah aku ni, pasal aku puasa je, menahan lapar dan dahaga saja. Yang lain aku tak buat pun. Jangan macam itu. Kerana Allah itu seperti mana apa yang kita sangka. Kalau kita sangka Allah tu bagi pahala kat kita, itulah yang Allah akan bagi. Kalau kita was-was dengan Allah, maka was-waslah yang dapat. Jadi Allah itu seperti mana yang kau sangka. Sebab itu bila baca doa, kita sangka kita Allah ampun. Jangan kata diam, Allah ampun, takbul ke tidak ke? Bertanya kepada Allah, agak-agak engkau Allah makbul tak doa aku? Ini semua orang was-was. Syaitan dan naik kat tengkuk dia tu. Jangan sekali-kali macam itu. Apa? Saya nak memujuk hati itu supaya jangan rasa rendah diri, jangan rasa aku ni puasa yang tak bagus. Itu. Jadi bila kita rasa puasa itu tak bagus, maka Allah dengar, dia tahu punya persembahan dia dekat aku tak bagus sangat. Bermakna dia tahu, tetapi dia nak sembah benda yang elok, tapi itu yang dia mampu buat dengan sibuknya, dengan itu dan sebagainya. Ketik teori patut 70 tak lalu puasa dah. Sebab dia makan pun tak kuat. Orang 70 ni, saya cakap pasal pengalaman saya. Dulu kalau umur 30, nasi itu saja ditambah 3 kali sepinggan tu. Pakai 1 pinggan, tapi 3 kali tambah, sebanyak itu je nasi tu tambahan. Gulai punya hebatnya makan. Tapi bila umur dah 70 ni, dia berbuka pun tak ada banyak sangat. Sikit pun dah cukup. Ini yang kita kata tadi, percayalah bahawa apa yang telah kita ikhtiarkan dengan keadaan kita, kemampuan kita tu, yakinlah bahawa itulah yang kita buat. Maka man qama ramadana imanan wahtisaban. Wahtisaban tu kan kita belajar di sekolah ilmu hisab, ihtisab. Ilmu hisab tu apanya? Dia hisab, muhasabah, bersungguh-sungguh, dikira betul-betul, diperhatikan betul-betul puasa yang kita buat tu. Maka pada 1 Syawal itu kita dihapuskan segala dosa. Kerana ada hadis Nabi yang lain. Barang siapa yang mendirikan pada malam-malam 10 akhir tu, maka dia akan waktu malaikat-malaikat banyak turun tu, maka dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah bebaskan dia daripada api neraka. Bebas dia. Dah masuk neraka, tapi Allah ada kuasa bebaskan dia dari neraka. Sebab itu dengan Allah ni kita masuk syurga, ialah atas belas kasihan dia. Bukan kerana dia terpaksa, Allah terpaksa masukkan aku dalam syurga. Kenapa? Aku dengan dia, ya Allah, sembahyang aku tak tinggal. Jangan kita kata macam itu. Allah memasukkan kita masuk dalam syurga, bukan dia terpaksa. Sebab dalam sifat yang wajib bagi Allah, yang kita belajar dalam sifat 20, Allah itu tidak terpaksa. Suka tidak lah. Dia boleh masuk orang jahat dalam syurga dengan sebab-sebab yang kecil-kecil dia pun, kadang tak munasabah pun. Itu yang menyebabkan dia masuk dalam syurga Allah. Maka syurga itu Allah pemiliknya, Allah, maka dia berhak, berkuasa menentukan orang tu masuk syurga ataupun masuk neraka. Dan orang yang dah masuk neraka, barakah bulan Ramadan, apa dibuatnya? Masa Ramadan tu nak ulang aja ni, dia banyakkan asyhadu an la ilaha illallah. Takkan tak apa mengucap 25 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Satu lagi, astaghfirullah. 2 saja. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Itu untuk Allah. Untuk Allah. Kedua, 2 lagi untuk kita. Apa dia? Mohon ampun. Kita mohon ampun kepada Allah, minta Allah jauhkan kita, masukkan kita dalam syurga, jauhkan dari api neraka. 2 untuk Allah, 2 untuk kita.
saja yang Allah minta, maka Allah akan ampunkan. Kita kan sekali pun kita tak minta ampun sepanjang bulan Ramadan. Nasib kita baik sekali ni kita minta, selesai. Baik. Itu yang pertama. Jadi oleh kerana agama ni bukan ada yang sembunyi. Dia yang kita belajar ni ulang itu je lah juga. Bukan ada benda lain agama ni. Bukan ada benda lain. Kalau orang kata itu juga diajarnya, dulu pun itu, sekarang pun itu. Kalau itu artinya orang tu tak tahu pun dah apa agamanya tu. Itu nanti agama jadi tahap apa tu. Agama tu tetap dia begitu. Baik. Apa pula kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Awak dah bersih. Awak dah bersih. Seperti lahir dari perut ibu. Bulat bogel aja lahir dari perut ibu. Apa tak dosa? Itulah status kita selepas bulan Ramadan. Yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Baik. Maka barang siapa yang hidup, tak ada meninggal dia. Macam yang meninggal dah meninggal dah, selesai masalah dia. Habisnya puasa, meninggal dia. Maka janji Allah tadi, itu yang kita kata husnul khotimah. Apa dia? Husnul khotimah, penghabisan yang baik. Sebab itu bila orang meninggal, kita kata semoga husnul khotimah. Al-Fatihah. Ada setengah orang bila dengar orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Ada orang macam tu. Ada macam bila ada orang meninggal, kita kata Allahumma ufir lahu kallaki, kalau perempuan Allahumma ufir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu ucapan-ucapan kita bila melihat orang-orang meninggal dunia. Kalau dengan keluarganya, kita kata ucapan takziah. Dalam bahasa Melayunya, saya turut berduka cita. Itu takziah berarti. Saya turut berduka cita. Itu yang dipanggil takziah tu. Oleh kerana kita dalam bahasa Arab, kita pun tak terasa apa yang kita cakap. Sebenarnya kalau kita tahu apa takziah tu, nangis kita bercakap dengan dia. Saya berduka cita atas kematian suami awak. Nangis kita. Tapi kalau kena takziah, apa yang tak rasa? Pasal kita ingatkan takziah itu hanya ucapan. Sebenarnya itu kita rasa saya juga turut berduka cita bersama-sama dengan awak. Kalau tidak silapnya dia kawan kita kan. Dia kawan kita, maka kita pun berduka cita dengan kepergian dia. Baik. Habis kalau meninggal selesai. Yang anak-anak doakan agar dia dapat apa yang Allah dah janji. Tetapi bagi orang yang hidup, dia hidup. Oleh kerana dia hidup, dia jangan meninggalkan benda-benda yang Nabi Muhammad SAW dah pesan. Barang siapa man dia tanya lagi, barang siapa puasa sebulan Ramadan, kan? Bahasa Melayu ni hadis. Maksud hadis saya sebut ni, maksud hadis, bukan matan hadis tu. Maksud hadis kata barang siapa berpuasa sebulan, diikuti dengan 6 hari pula puasa sunat pada bulan Syawal, seolah-olah dia telah menggenapkan puasa tahun itu setahun. Kenapa kita ni degil no? Allah nak bagi buat 6 hari Ramadan, buat tahun ni 29 kan, kita terkejut raya lah. Patutnya 30. Tapi Allah nak bagi free 1 hari, komisen sehari 29. Mana pernah berlaku di Malaysia ni macam itu? Kan? Nampak anak bulan di apa nama? Di Sabah ke Sarawak. Tak mengikuti, semua diam je. Nampak anak bulan. Tapi anak bulan tu bila nampak mesti ada saksi. Apa lagi nak saksi? Yang minta anak bulan tu mufti, pakar-pakar apa nama ni, melihat anak bulan dia menengok. Tak boleh nafi lah. Kemudian sekarang pula bila nampak dirakam, maka rakaman itu ditunjukkan kepada mufti sana, mufti sini, mufti. Maka sebagai sebuah negara, keputusannya anak bulan nampak. Tak boleh tak? Allah anugerah kita. Besok buat raya. Saya teringat masa saya kecil-kecil dulu macam itulah. Orang tiba-tiba ada orang datang
datang ke kampung, dia bagi tahu besok raya, besok raya, besok raya. Masa itu alat-alat komunikasi tak ada kan. Masa itu baik. Jadinya kita dah puasa dah sebulan tu. Oh, kami teruk tu puasa sebulan tu. Baik. Allah nak tawarkan, kalau kamu puasa 6 hari tu, tetapi mesti dilaksanakan pada bulan Syawal ni. Hari ini 10 Ramadan, hari ini 10. Bermakna bulan Syawal tinggal 20 hari. Tinggal 20 hari. Barang siapa puasa 6 hari pada bulan Syawal tu, maka consider Allah telah membuat keputusan bahawa setahun ini dia ni dianggap berpuasa setahun 360 hari ikut bulan Islam. Bulan Masihi 12 bulan tu 365 hari. Consider dalam akaun budak ni puasa setahun. Ini jangan dimain-main ni. Baik, itu ialah kita kata tadi, dia dianugerahkan oleh Allah sebagai hadiah macam dia puasa setahun. Maka dia boleh kata, macam mana puasa kau? Saya setahun puasa tahun ni. Tak ada pun puasa setahun, kerana itu ialah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita cakapkan, kita betul. Sebab ini janji Allah. Sebab orang kata, kalau engkau nak kahwin dengan anakku, kata orang alim, engkau kena tiap-tiap malam membaca Quran 1 kali khatam. Jadi yang di offer ni orang alim juga. Orang alim ni kata, ya saya setuju. Sampai waktu tak ada pun dia baca Quran 30 juzuk. Rupanya dia pegang hadis Nabi. Hadis Nabi kata, barang siapa baca Qul huwallahu ahad 3 kali, consider satu khatam. Maka bapak budak tu senyum kerana budak ni cerdik. Budak ni pandai. Tiap-tiap malam dia membaca Fatihah 3 kali, membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Pasal itu ialah sama pahalanya dengan 30 juzuk Al-Quran. Punya hebatnya Qul huwallahu ahad tu. Jangan main-main Qul huwallahu ahad ni. Baca 3 kali. Ya, baca elok. Jangan baca macam orang makan pedas. Tak boleh. Baca betul-betul. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab itu saya dulu dah umumkan, apabila Umayyah meninggal dunia, sahabat Nabi ya, malaikat 70,000 malaikat turun mengiringnya ke kubur. Orang tanya, apa amalannya? Rupanya amalan dia ialah banyak membaca Qul huwallahu ahad. Tak payah tong-tong dia pun. Dia membuat sesuatu tetapi kita panggil, orang putih kata konsisten. Panggil terus menerus. Buat satu benda kecil tapi tak berhenti macam tu. Nabi Muhammad SAW bila pergi Isra' Mi'raj, dia dengar terompah siapa? Bilal dalam syurga. Rong-rang, agak dia dengar terompah tu di sini. Terompah bunyi macam itu dia dengar di sana. Bilal, macam mana terompah kau aku dengar di sana? Apa amalan kau? Nabi pun tak pernah ajar Bilal tu apa amalannya. Bilal kata, aku setiap kali lepas wuduk, aku sembahyang sunat wuduk 2 rakaat. Nabi tak ada ajar sembahyang sunat wuduk. Dia buat sendiri. Maka Allah itu rupanya. Kenapa? Apa amalan Bilal? Itulah di samping dia azan, itulah amalan dia. Jadi jangan pandang ringan ada orang mengamal-amal sesuatu yang kecil ni. Tetapi dia mengamal betul-betul lillahi ta'ala, dan dia pun jadi suka dengan amalannya itu, gembira dengan amalannya itu, maka dia mendapat ganjaran yang besar. Maka macam mana tadi? 6 hari, baik, tinggal 20 hari lagi. Macam mana kita nak bagi ni? Baiklah betul-betul. Kalau dah ada start, alhamdulillah. Baik. Maka kitab-kitab menulis the best
sekali 6 hari ini ialah mulai daripada 2 hari raya. Itu the best. Terbaik dari yang baik ialah mulai hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Hari ke-8 dia raya. Itu the baik sekali punya. Artinya di samping pahala tadi, pahala apa nama tadi? Pahala yang kita sebut tadi dimasuk dalam akaun kita macam kita puasa 360 hari. Tak tahulah tuan-tuan lalu ke tidak puasa 360 hari kalau saya angkat tangan. Nengok aiskrim lalu pun tak lalu tak lalu saya. Tapi kalau kita smart itu pasal orang kata orang berilmu ni dia mudah sebab dia tahu ada jalan-jalan keluar dia. Ada pahala lain daripada yang itu, dah dapat ada pahala lain yang afdalnya tadi. Ada juga orang buat apa dia dalam bulan-bulan ni ada Senin, ada Khamis. Ada Senin, ada Khamis. Jadi Senin Khamis itu ialah puasa sunat yang Nabi buat, Senin Khamis. Maka dia ambil Senin Khamis, Senin Khamis, Senin Khamis dalam bulan Syawal. Dia dapat yang tadi consider 360 hari plus puasa Senin Khamis pun dia dapat, dan puasa 6 Syawal dia dapat. Itu dia satu. Yang ketiga, hari ini 10 ya, hari ini 10 Ramadan. 10, esok Khamis 11, lusa Jumaat 12, tulan Sabtu 13. 13 tu dipanggil hari putih. Tiap-tiap bulan 13, 14, 15 dipanggil hari putih. Abiat tu putih. Siapa puasa hari putih tiap-tiap bulan 3 hari, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 13, bermakna 12 kali. Tanya Tok Guru, apa pula pahalanya? Tak ilah, ada pahala besar-besar. Jadi kalau kita buat 3 hari, maka tadi ni kita kata kalau dengan puasa Senin Khamis kita dapat pahala puasa Senin Khamis. Kalau yang 3 hari kita dapat pula 3 hari. Jadi bermakna menggalakkan puasa itu. Menggalakkan puasa itu. Bolehkah kita buat seminggu sekali, seminggu saya boleh, asalkan 6 hari itu berada dalam bulan Syawal. Dan kalau 5 hari dalam bulan Syawal, 1 hari bulan lain, dia tak boleh pakai. Sebab ini Nabi kata 6 hari dalam bulan Syawal. Cubalah kita ada niat nak buat dah kalau begitu. Nak buat dah. Dah dapat pahala dah kalau pun tak buat. Sebab malaikat yang belah kanan ni diminta oleh Allah, orang tu berniat dia tulis. Yang ini kalau berniat nak buat jahat dia jangan tulis dulu. Jahat kau tulis. Ini yang belah sini. Tapi yang belah sini berniat dia tulis tu. Ya Allah, Allah ni macam itu dia. Dia tahu berniat ni. Niat baik ni pun bukan senang. Niat jahat ni sebelum dia buat jangan tulis, buat baru kita tulis. Begitu sekali. Jadi marilah kita berniat. Saya nak cakap ni tadi pasal bulan Ramadan ni, bulan Syawal masih ada lagi. Ada 20 hari lagi. Macam mana kita nak memanfaatkan bulan Syawal ni? Pertama sekali biar kita tahun ini kita berjanji dengan Allah, aku nak dapat pahala puasa setahun. Kalau belum tahu sampai ke tidak kita pada bulan Ramadan. Sebab para sahabat-sahabat Nabi bila Ramadan sudah tinggal 10 hari lagi, tiap-tiap malam dia menangis kerana Ramadan ini akan meninggalkan kita. Bila dia meninggalkan kita, maka artinya keberkatan, pahala-pahala itu dah tak ada lagi kat kita, dia dah pergi. Tahun kemudian datang. Jadi sampai kita pula ke Ramadan akan datang. Itu yang kita diminta, wa ballighna Ramadan, sampaikan aku di bulan Ramadan akan datang. Sebab itu ada doa pada bulan puasa, pada akhir itu dikata sekiranya ini adalah Ramadan terakhir bagiku. Dan begitu tu. Itu yang awak menangis-nangis baca doa tu. Pasal apa? Dia bahasa Melayu. Bahasa Arab, wa ballighna Ramadan. Tidur dia tak ada.
apa orang cakap tadi. Tapi kalau cakap, ya Allah, sampailah aku di Ramadan akan datang. Sampai macam itu. Dan banyak orang tak sampai. Dalam masa sebulan-bulan itu dia pun pergi. Ada pula banyak orang dalam bulan Ramadan pula meninggal. Ini rezeki lah masing-masing. Apakah orang bila meninggal bukan bulan Ramadan itu tak mulia? Tidak pula. Jangan cakap macam itu. Ya? Jadi maksudnya sebab orang kalau boleh orang tak jumpa balik Ramadan. Sebab dalam Ramadan tu ada peluang kita membanyak-banyakkan doa dan sebagainya. Jadi itulah dia puasa 6. Ada pula hal-hal masalah-masalah. Kalau mengikut kalau mengikut kita dengar YouTube Ustaz Abdul Samad Imam Syafi'i Abdul Samad, bagi orang perempuan yang menunaikan qada Ramadan pada bulan Syawal, orang perempuan ni bukan dia tak berhenti puasa, tetapi dia haid. Bila haid dia tak boleh puasa, maka dia puasa menggantikan puasa yang dia tu buat ni bulan Imam tu kata, Imam Atta tu kata, ini apa nama tu menyebut, katanya hasil 6 hari itu. Baru kita tahu pokoknya memang dibuat oleh Allah SWT pada bulan Syawal 6 hari, kerana wanita memang ada haid dia 7 hari. Maksudnya dia buat 6, satu hari lagi tu dia boleh buat hari yang lain pula, hari Senin Khamis masa-masa lain bolehlah dia buat. Tetapi rupanya jangan lupa peranan lelaki yang tak ada haid ni menemankan isterinya puasa pada bulan Syawal tu. Jadi apa nama kita meringan sikit isteri itu puasa kerana suaminya pun puasa sekali, ringan sikit dia, maka hasillah dia. Yang suaminya bukan kata, memang buat puasa sunat, tapi isterinya mengkata, tapi kadanya dalam bulan Syawal, maka dapat dia pahala itu. Janganlah takut-takut. Kita ni kan, ya ke boleh ke dapat? Bukan macam itu. Yang pencipta kita ni Allah SWT. Kenapa dicipta sejak itu? Kalau kita pakai akal kan, memang orang perempuan tetap aja tak puasa yang 6 hari. Ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, ada yang lebih lah. Kenapa pada bulan ni mesti siapa nak menyelesaikan hutang tu pada bulan Syawal, maka dia dapat consider, pokoknya kasih sayang suami isteri itu mestilah ditunjukkan dalam bulan Syawal tu. Kita temankan dia. Sebab dia dulu tak puasa bukan kehendak dia. Tak puasa pun dia tak makan, merasa makanan pun dia tak ada. Dia tak puasa. Tak puasa semata-mata kerana tak boleh puasa dia. Kalaulah boleh puasa dia. Tetapi oleh kerana dia dah diberi kita panggil, dah diberikan rukhsah oleh Allah SWT, kalau awal akhir tak boleh puasa, maka dia tak puasa. Maka suami yang menemankan dia sepanjang bulan Syawal, suami melaksanakan sunat yang ini. Tetapi elok, kata ulama tu, elok saja ke puasa qada beserta sunat Syawal, niatkan dalam hati. Tapi tak niat pun, apabila dia jadi buat pada bulan Syawal, dapat dia. Jangan dia ajak berbincang lagi hal-hal macam ini. Betul ke tak tu? Besok bila dah kuat benar iman tu, buatlah 6 hari atau 6 hari Syawal, 6 hari bantai lah, tak apa. Buatlah. Ini tengah macam ini ni, tak apa. Kita galakkan supaya semua orang buat. Bayar qada pun dalam bulan Syawal, kerana untungnya sangat besar kepada semua orang yang melaksanakan. Baik. Itu ialah peringatan-peringatan kerana bulan Syawal ada lagi 20 hari. Baik, kita kembali kepada asas. Ingat, agama ni asas. Dia jangan lagi dari asas. Apa asasnya? Dulu masa saya kecil-kecil, saya menghantar kad raya kepada kawan-kawan. Dalam kad raya itu semua menuliskan selamat menyambut 1 Syawal. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri 1 Syawal. Menyambut 1 Syawal bermakna raya itu sebenarnya hari ini.
pada satu Syawal tu lah raya. Dua raya bukannya raya lagi tak. Itu kita je raya. Kita kita panggil, kita mengadatkan, kita dah budayakan ya. Adat dah kita adatkan. Membudayakan. Budaya itu tambah kembang sampai orang langsung tak puasa. Apa dia? Majlis open house. Majlis open house sampai satu peringkat di masa saya wakil rakyat. Ketua kampung buat open house, imam masjid buat open house, semua tak sempat langsung buat nak puasa bulan. Tak pergi yang ni kan apa kecil hati, tak begini, kecil hati. Tak payah langsung puasa sebulan bulan. Artinya kita menternak apa yang kita ternak benar. Menggemukkan apa? Menggemukkan ilmu jangan puasa nak. Sedangkan sebenarnya arahan daripada Nabi Muhammad SAW, satu raya tu ni kita berraya-raya, ada dua raya kita bersekat puasa. Maka masa saya wakil rakyat tu, saya sebagai seorang wakil rakyat, saya tak boleh tak pergi rumah orang. Apa saya buat? Saya telefon ketua cawangan, malam ni saya nak berbuka rumah tuan dia, Bui suka no ni berbuka. Lepas buka rumah dia kan, pergi pula orang seorang lagi, dia ada belah malam aja. Siang kita puasa. Kerja jalan terus. Tapi puasa berbuka ni tu, ini saya menceritakan kisah saya masa wakil rakyat. Saya buat macam itu. Artinya rupanya boleh kita ikhtiar. Daripada kita mengadatkan open house, duit pun habis, lebih baik kita mengadat. Ini pun mengadatkan juga. Lebih baik kita telefon Zalili, malam ni saya nak berbuka rumah kau ya. Jangan buat apa-apa, saya pun bawa makanan sikit. Berbuka apa tu semayang maghrib dengan dia, sama-sama sembang. Kita pergi dekat rumah, 2-3 rumah di sebelah. Dah habis malam. Esok buat lagi. Ada orang nak beraya tak boleh. Dia nak beraya, puasa tak berapa, tapi beli baju raya ni pemain banyak kan. Dia punya raya. Jadi raya dia lebih daripada sebab itu bagi agama-agama lain tu, mereka raya kadang-kadang tak ada makna. Sebab kita ni raya kerana dah nahan lapar dan dahaga sebulan. Itu dah lepas. Ya Allah lembunya kan. Jadi tuan hadirin yang dikasihi Allah sekalian, jadi sekadar mengingat-ingat sementara nak duduk Isyak, sekadar mengingatkan supaya jangan kita pertama mengambil yang adat ke yang ilmu kan. Apa yang ilmu? Yang ilmunya puasa. Yang ilmunya puasa. Yang ilmunya sedekah. Yang ilmunya ziarah. Dan ziarah itu kita yang mengadat kepada bulan Syawal, kita yang mengadatkan. Sebenarnya ziarah ni sepanjang masa ziarah ni merapatkan hubungan silaturahim. Tapi kita dah mengadatkan. Tahu adatkan dah? Adat tu ketika kita dah buat macam satu undang-undang. Orang Melayu kalau raya pergi ziarah, kalau raya minta ampun ke orang, tak raya tak payah minta ampun. Nangis minta ampun pula raya tu. Tak raya tak payah minta ampun. Buat salah pun tak payah minta ampun. Betul ke tu? Nak kata salah pun tak boleh, nak kata betul benar pun tak boleh. Tapi saya nak bagi tahu ilmunya, minta maaf ni, buat je salah minta maaf. Buat je salah minta maaf. Buat je salah minta maaf. Tak boleh nak nunggu esok pun. Sebab itu istilahnya kalau dengan Allah tu astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang orang puji kita, susah nak cari orang macam awak ni tahu. Awak ni rajin betul. Kita kata astagfirullahaladzim. Cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah. Takut kita tu nanti tercucuk, terjek tak? Boleh terjek dah. Bukan main pula kembang. Tahu kembang? Jadi kita takut macam itu. Astagfirullahaladzim. Ada pula orang setengah, bila orang puji, dia kata alhamdulillah. Maksud itu pujilah Allah yang buat aku ni kan. Pun elok juga. Jadi maksudnya ada juga budaya-budaya yang kita buat ni sebenarnya tidak berpadan sangat dengan kehendak agama. Tapi oleh kerana dia dah jadi budaya, orang dah terima semua sekali. Jadi kalau kita nak minta maaf ke orang bulan puasa ni, nampaknya orang tak marah, minta maaf lah. Minta maaf.
jika ada salah dan silap saya, minta maaf, minta ampun, minta maaf. Kan itu kepada orang, kepada Allah istighfar aja. Jadi marilah sama-sama kita betulkan praktikal agama ini supaya dia berbetulan dengan lidah Nabi Muhammad SAW. Jangan ikut-ikut. Ni saya cakap ni kerana saya nak mengingatkan supaya ada yang ikut Nabi, ada yang ikut adat. Itu penting tu. Adat. Ada yang ikut adat. Jadi yang ikut adat ni pun tidak pula salah. Jangan pula kata salah. Jangan saya sebut saya salah. Tetapi saya tidak menyebut salah. Maksudnya kalau nak menengok keutamaan, yang Nabi punya tu ikut keutamaan. Saya tak boleh puasa, kenapa? Banyak orang nak datang rumah saya ni. Tak boleh alasan itu. Tak boleh alasan itu. Jadi kalau alasan itu, artinya nanti kita telah membuat satu keputusan yang salah. Kalau orang ziarah, apa pun masalah kita. Dan kalau kita cakap saya puasa, adakah orang tu kita tersinggung? Tak ada, orang tak tersinggung, kan? Jadi sekarang ni cakapkan dalam Facebook tu, InsyaAllah saya dah mula puasa. Saudara mara kalau datang malam, siang saya puasa. Tapi kalau nak datang makan tak ada masalah, kan? Jadi itu yang dipanggil kita punya pertimbangan otak kita tu, ya. Jadi apa yang kita simpulkan semua tadi, masih ada masa lagi 20 hari untuk puasa. Try lah. Sebab 30 hari kita puasa itu sebulan kali 10. Satu puasa itu pahalanya macam 10 hari. Jadi 600 hari. Jadi 300 hari. 3 kali 10, ya. 6 hari ini kali 10 pula. Jadi 360 hari. Pahala kan dalam Quran kata barang siapa buat satu ganda 10. Jadi 360. Jadi jangan biarkan. Kita dah buat 30 hari. Nak tambah 6. Buatlah 6. Dan lepas itu ada puasa-puasa lain yang kita digalakkan, iaitu puasa Senin Khamis, puasa Hari Putih. Ada lagi macam-macam puasa, itu kena baca kitab dah. Tanya tuan-tuan guru. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kita pada malam ni. Saya datang juga malam ni kerana 16 bulan ni saya dengan isteri nak pergi buat umrah. Jadi artinya malam-malam depan saya tak ada. Lepas saya nak datang malam ni, saya nak ingat pasal puasa ni. Lepas ini tu dah balik, dah tak ada lagi, dah bulan Syawal kot, kan. Lepas Syawal apa? Lepas Syawal Zul, ingat tak? Lepas Syawal Zul Qaidah. Lepas itu Zul Hijjah, kan? Zul Qaidah. Jadi sebulan sampai Syawal ni ada rehat lagi. Jadi Arab Saudi buka sekejap. Ni bulan Syawal ni buka sekejap, sementara dia bersedia nak menyambut orang haji. Jadi dapat pergi ni ramai orang pergi, insyaAllah. Doa saya selamat pergi, selamat balik, dapat mabrur lah, insyaAllah. Dan kita dijauh oleh Allah daripada mara bahaya semua, gitu, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga kesihatan dan keselamatan kita dari penyakit-penyakit dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim.